Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini dapat sama-sama kita berbincang satu tajuk yang hangat diperkatakan, iaitu tentang COVID-19, novel coronavirus yang muncul di hujung tahun 2019. Dan hari ini kita dah masuk bulan yang ketiga dah, Mac. Kita melihat suasananya belum begitu menenangkan. Ada suara yang terlalu bimbang, ada yang terlalu tenang. Maka apakah pendirian kita khususnya sebagai seorang Muslim dalam mendepani COVID-19, satu wabak ataupun epidemik yang sedang berleluasa bukan hanya di tempat kita tapi sebenarnya di seluruh dunia. Maka tajuk yang kita kupaskan, adakah ia satu bentuk musibah, bencana ataupun dia satu ujian sebenarnya untuk kita semua. So yang pertama, bila bercakap tentang COVID-19 ini, satu wabak yang sedang menular dalam masyarakat, kita semua takut dan kita kena ada perasaan berhati-hati. Cuma dalam pada masa sama, nombor satu sebagai seorang Muslim, sikap kita adalah semua yang berlaku adalah di bawah pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Dia bukan kebetulan, semua tu adalah dengan pengetahuan, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mungkin kalau kita tengok berkaitan dengan apa yang berlaku, kalau tengok dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah sebut kalau daun jatuh gugur pun itu Allah tahu. Bayangkan daun gugur, berapa banyak daun, berapa banyak pokok, berapa banyak tempat dekat dunia ni, dia gugur semua dalam pengetahuan Allah. Begitu juga kalau ada satu biji kecil jatuh dalam gelap, semua Allah tahu. Maka apatah lagi dalam suasana yang wabak yang melanda umat dunia hari ini, semua dalam pengetahuan Allah. Maka nombor satu, letaklah bila Allah izinkan, dia akan menjadi suatu bentuk yang kalau orang mukmin dia akan melihat itu satu ujian yang bersifat rahmat. Mudah-mudahan paling tidak kita bersabar. Bila bersabar, yakinlah setiap itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita tidak kuat iman, silap-silap dia betul-betul menjadi bencana, jadi azab kepada kita. Kalau ingatlah apa yang berlaku kepada mereka-mereka yang pernah berada di puncak kesombongan. Tak payah pergi jauh, tengok kaum Nabi Ad, kaum Ad, macam mana mereka telah berlaku sombong, Allah datangkan angin ribut dan bagai, tak terjangkau, tak terlawan. Yang kedua, ingat tak, nama yang lebih hebat namanya Qarun, nama lagi hebat namanya Fir'aun. Bila berada di puncak kesombongan, Allah datangkan satu demi satu ujian ataupun bencana kepada mereka, supaya mereka benar-benar rasa takut, supaya mereka benar-benar rasa di sana ada kuasa yang maha hebat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini, jom kita tengok dalam Islam ada tak sejarah-sejarah yang membicarakan jenis-jenis wabak, penyakit dan sebagainya. Antara lain yang biasa kita dengar bila berkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata. Yang mana kita semua tahu cerita berkisar dengan zaman Saidina Umar bin Al-Khattab, ada berlaku penyakit ta'un berleluasa. Maka Saidina Umar diriwayatkan dah sampai sempadan antara, kalau hari ini Saudi dengan Jordan, dah jalan dah sampai ke sana, tiba-tiba dapat tahu wabak itu sedang berleluasa di Syam. Apa tindakan Umar? Sangat smart. Panggil orang-orang yang berkredibiliti untuk berbincang, mengamalkan syura, bincang. Macam mana, adakah perlu diteruskan ataupun berhenti? Maka ada sekelangan sahabat, lah nak takut apa, teruskan aja. Macam tak yakin pula dengan Allah. Ni konsep tawakal yang tertinggi. Dan kadang-kadang kita boleh bayangkan
Hari ini pun ada juga yang, alah coronavirus apa nak takut, redah je lah, nak sanitizer lah, nak apa. Terus je kita ada Allah. Mungkin setengah akan berpendirian begitu. Kelompok kedua di kalangan sahabat mengambil pendekatan jangan cari pasal. Walaupun kita yakin penyembuhan semua tu, syifa tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pendekatan jangan masuk. Yang tu akhirnya bila berbincang, Sayyidina Umar bincang ramai-ramai, akhirnya mereka sepakat, okey, jangan masuk. Maka ada di kalangan sahabat tanya, lah macam tak yakin je dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, berpindah daripada takdir A kepada takdir B, ambil jalan yang lebih selamat. Maka sebab itulah kita pun tengok antara hadis Nabi SAW, kalau kita berada dalam satu tempat yang memang dah ada wabak, jangan kita lari bawa keluar sekali penyakit tu. Dan yang kedua, kalau kita tahu itu ada wabak, jangan pergi ke sana. Maka bagi saya sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini adalah satu tindakan yang tepat, yang mana mudah-mudahan kita ambil pendekatan mana-mana kita yang dah ada dekat sini, kalau ada terkena, tindakannya ialah dalam bahasa ni kuarantin. Jangan bercampur, jangan apa. Yang mana dah positif ada tu dikawal, jangan bercampur. Betul tindakan tu. Adapun kita, alamak Malaysia dah ada dah beberapa jangkitan yang positif, jom kita lari, jangan. Sebab tu tindakan yang sama juga kalau kita perasan dilakukan oleh kerajaan Saudi. Itu semua tindakan-tindakan yang tepat selari dengan kehendak agama. Maka dalam hal ini kita tengok, alhamdulillah, kebetulan pula minggu lepas saya dengan Ustaz Don ada berforum di Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, penerangan, penjelasan yang mereka berikan cukup cantik, menggambarkan bahawa sebenarnya Kementerian Kesihatan ada standard yang tersendiri, dapat tempat, maknanya dari sudut ranking dunia bagaimana mengawal wabak yang berjangkit, penyakit berjangkit ini. Mereka ada prosedur yang tersendiri, yang standard, yang cantik, yang alhamdulillah setakat ni dalam keadaan terkawal. Tinggal lagi, kadang-kadang timbul persoalan-persoalan berbangkit. Ustaz, sejauh mana kita perlu pakai sanitizer apa? Ini sebenarnya kalau kita nak gambarkan, sebenarnya jawapan-jawapan itu dah ada pun dalam Islam. Tinggal lagi sejauh mana kita menghayati apa yang diajarkan oleh Islam dan sunnah Nabi SAW. Satu, sudah barang tentu perkara yang paling asas sebagai orang Islam, bila kita tengok bila berlaku isu coronavirus dekat pasar Wuhan apa dan sebagainya, nombor satu antara yang paling asas ialah sebagai orang Islam kita yakin dan percaya apa benda makanan khususnya yang halal, itulah yang kita makan. Yang haram sama-sama kita tinggalkan. Jangan tunggu ada wabak baru kita nak rasa alamak betul lah benda haram. No, daripada awal lagi kita penuh keyakinan benda yang haram, haram. Benda yang syubhah secara warak kita tinggalkan sama-sama. Jangan kita ambil pendekatan mencari risiko buat sesuatu yang bercanggah dengan kehendak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia sangat berkait dengan kebersihan. Bab kebersihan ni saya suka nak kupas sikit. Kenapa? Kita biasa dikenalkan ataupun diperkenalkan dengan apa nama hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tapi perasan tak? Dalam Islam, dekat mana kita belajar bab kebersihan? Mana ada bab nazafah? Kalau perasan, kita belajar dalam bab fiqah. Dan dalam bab fiqah, namanya taharah. Taharah ni apa? Taharah dia lebih dalam daripada bersih. Sebab tu kita berwuduk, kita bercakap tentang taharah. Mandi wajib, bercakap tentang taharah. Dalam erti kata, kalau kita perasanlah, nazafah biasanya merujuk kepada kebersihan yang luar. Itu penting. Nak sabun, guna sanitizer apa dan sebagainya. Kalau perlu pakai mask, kalau perlu lagi maknanya elak persentuhan. Itu semua Islam dah ajar lama dah. Dari sudut menjaga kebersihan. Cuma bila sebut taharah, dia dalam lagi. Kebetulan pula kita pun berada di bulan Rejab, cerita Isra' Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW sebelum bertemu ataupun dibawa pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, dimulakan dengan belah dada dulu oleh Malaikat Jibril. Kenapa? Bersihkan yang dalam tu dulu. Sebab tu antara pandangan yang menarik untuk diketengahkan, dikongsikan adalah ya, penyakit ada macam-macam. Tapi perasan tak? Secara psikologi, orang yang ada kekuatan dalaman bila berdepan dengan penyakit, insya Allah ada kekuatan tambahan.
Contoh, bukan setakat coronavirus. Cuba tengok orang yang diuji dengan penyakit kanser contohnya. Dah stage 3, stage 4. Tapi pengalaman kita berjumpa dengan orang yang ada sakit penyakit kanser, tapi sampai stage 4 sekalipun, tapi andai kata ada kekuatan dalaman yang kuat, dia yakin benda ni boleh sembuh. Dia sangat positif. Dia yakin Allah akan bantu dia. Insya-Allah kekuatan tambahan ini akan membantu dia. Berbanding orang yang dah kena sakit apa-apa, aku demam je kot. Mudah untuk dia menyebabkan penyakit itu makin makin parah, makin berat untuk diri dia. Apatah lagi penyakit-penyakit berat seperti kanser, dijangkiti kuman coronavirus dan sebagainya, lagilah memerlukan kekuatan dalaman. Sebab tu bila bercakap tentang taharah, dia bukan setakat bersih kat luar, kat dalam yakin Allah lah yang akan bantu kita, yakin Allah lah yang akan menyelamatkan umat seluruhnya. Maka di situlah pandangan Islam secara asas, sebarang penyakit jumpa doktor. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Yang tu yes, jumpa doktor, tanya pakar. Tetapi kalaulah sampai keadaan ada keadaan yang doktor tak ada ubat, yakinlah Allah. Kalau tidak, kadang-kadang tak gambar daripada mana, penyakit apa, semua orang kaitkan terus dengan COVID-19 yang menimbulkan suasana yang tidak berapa baik di kalangan masyarakat sebab serba panik. Dekat sini dah ada, sini dah ada, sini dah ada. Orang masing-masing serba tak keruan kadang-kadang. Bagus pemakluman tentang adanya pesakit yang dikenal pasti dijangkiti dengan coronavirus. Cuma hati-hati, jangan sampai menimbulkan suasana sampai panik, macam dah tak nak keluar rumah, beli barang itu ini sebagainya sampai habis stok. Hati-hati, jangan sampai begitu. Kita tunggu pengarahan daripada pihak kerajaan. Sebab tu dalam konteks ini kita harap sangat dan kita beri kepercayaan Kementerian Kesihatan untuk update sebagai pihak yang berautoriti. Dan kita sebagai rakyat, tolonglah jangan terlalu gairah nak menyebarkan khabar berita. Takut tiba-tiba yang kita forward, yang kita sampaikan dekat media sosial dan sebagainya adalah benda-benda yang tak pasti, bahkan kadang-kadang fitnah. Ini pun sangat-sangat penting. Yang ketiga, dengan hukum hakam. Ataupun dah tak payah dah sembahyang Jumaat contohnya. Sampai ke peringkat tu kadang-kadang kita dengar. Perkara-perkara ini kita merujuk kepada pihak yang berautoriti. Untung kita ada JAIS, kita ada Jawi dan sebagainya, JAKIM. Mereka lah yang akan update. Mungkin tak mustahil akan berlaku kalaulah perlu sampai ke peringkat perhimpunan masyarakat ataupun umat seperti sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat dan sebagainya boleh mengundang mudarat. Tapi mudah-mudahan pengarahan seperti itu kalau ada, biarlah daripada pihak yang berautoriti. Masyarakat, kita menunggu arahan daripada mereka dan kita menjalani kehidupan. Dan tengok apa kita punya bacaan. Nombor satu, Alhamdulillah, dapat keluarkan tapi tak memudaratkan. Bukan menjadi azab kepada orang lain. So benda-benda itu semua tu doa-doa dibaca dalam masyarakat kita. Dan of course, kalau kita ada, jangan pula kita campur dengan orang. Kalau perlu ambil MC untuk mengelakkan perasaan tidak senang masyarakat dan sebagainya. So at the same time, sama-samalah kita jaga kesihatan. Minum air secukupnya, banyakkan makan buah-buahan, sayur-sayuran, jaga kesihatan. Kena pula lately seminggu 2 ni nampak hujan banyak, lebat. So sama-sama kita jaga kesihatan. Jangan pula tiba-tiba dengan adanya demam dan selsema, batuk dan sebagainya, mengundang mudah untuk terkena penyakit-penyakit seperti coronavirus ini. Sebab itu bila kita tengok tadi berkaitan dengan masalah kesihatan, sama-sama kita jaga, berwuduk. Ingat tak bila sebut coronavirus, dengan sanitizer ni kita masuk celah-celah jari. Ini semua benda yang kita lakukan dalam wuduk kita. Kita disunatkan bila berwuduk, masa tangan tu masuk celah-celah jari semua. Begitu juga dekat celah kaki, semua sekali kita dah amalkan. Maka mudah-mudahan dalam konteks ini, paling tidak kesimpulan yang saya nak buat, nombor satu, kita terima benda ini sebagai suatu ujian, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tindakan kita sabar. Mudah-mudahan dalam erti kita sabar, kita tak kelang kabut, kita tidak menyalahkan orang. Ni China lah ni Allah nak azab mereka lah. Jangan terbabas, jangan terlajak, tiba-tiba mengundang pula suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Hati-hati, tak ada faedah pun kalau kita nak terus mengata ataupun mengecam mana-mana pihak, menyalahkan pula, dia ni lah bawa balik Malaysia. Tak perlu kita nak cakap benda-benda macam tu. Lebih baik kita ambil iktibar
ambil langkah berjaga-jaga, ambil langkah berhati-hati. Ni salah kerajaan lah, ini salah ni lah. Tak perlu. Ambil pendekatan apa yang kita boleh buat within our circle of influence. Kita buat apa yang kita boleh buat. Maka jagalah kesihatan kita, semayang teruskan, dan akhir sekali sebagai apa yang boleh kita buat sebagai seorang Muslim, selain pada doa-doa yang biasa kita baca, antaranya nombor satu yang dekat dengan kita, bagi saya, amalkan terus bacaan maksurat pagi dan petang. Dalam tu dah ada whole package. Antaranya yang Nabi ajar, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Begitu juga Nabi ajar 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Jadikan amalan. Kita bergantung kepada Allah. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami benda yang kami tak mampu nak tanggung. Tak dapat nak bayangkan tuan-tuan, tiba-tiba na'udzubillah Malaysia jadi macam Wuhan, tak tertanggung, tak terfikir kita. Masalah keluarga, kesihatan masyarakat, belum cakap tentang ekonomi boleh kolaps apa sebagainya. Ambil pendekatan, minta jauh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Daripada ayat 2 ayat terakhir, amanah Rasul dan sebagainya, jadikan amalan. Selain daripada yang lain lah, pasal afiah apa semua, ada whole package dalam Al-Ma'thurat. Maka paling tidak sebagai kesimpulan, sama-samalah kita mendekatkan diri kita terus dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dengan penuh keyakinan setiap satu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua amal-amal, sama ada amal-amal ibadah yang khususi, teruskan sembahyang berjemaah kita apa sebagainya. Yang kedua, terus beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Sebab tu bila sebut tentang Nabi, ayat yang masyhur kita akan baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah dalam qiraat tertentu boleh baca iswah. Uswah merujukkan kepada contoh-contoh yang besar-besar. Ikut terus apa contoh-contoh besar, yang sunnah-sunnah besar yang dilakukan oleh Nabi. Iswah kalau ikut ahli lughah, contoh-contoh yang kecil-kecil, sekecil-kecil perkara. Nak basuh tangan pun ikut celah-celah jari apa semua. Nak ludah pun jangan ludah merata-rata. Jaga kebersihan. Ini semua benda asas yang mana dah ada pun dalam Islam. Termasuklah kita nak tutup aurat apa dan sebagainya. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini menjadi rahmat kepada kita, menambahkan amal soleh, amal ibadat kita. Sebab nak mati, semua orang akan mati. Tetapi mudah-mudahan asbab kepada kematian itu adalah perkara-perkara yang baik yang kita namakan sebagai husnul khatimah. Boleh jadi kerana coronavirus, boleh jadi apa-apa. Sihat pun boleh jadi mati juga. Cuma sejauh mana kita punya usaha untuk beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asbab kepada mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik semua daripada Allah, yang salah, yang silap, kurang, kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.